Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, kita berada di satu siri yang tidak berkaitan indirectly untuk Sabah FC atau perkembangan terkini Sabah FC lah. Tapi ini adalah cerita Siring Padang di mana kita bercerita mengenai benda-benda yang kita boleh bincangkan sebenarnya. Tapi sama ada ia boleh berlaku ataupun tidak, itu kita tidak boleh katakan iyalah. Cuma pandangan kita sekarang ni, apa yang boleh membantu klub kita ni, apa yang boleh menjana kewangan klub kita ni. Sebenarnya kita tahu bukan saja Sabah FC, mana-mana klub sekalipun di Singa Liga Super ni mempunyai masalah kewangan, bajet, sponsor apa semua untuk kelangsungan klub tersebut. Dikenakan lagi dengan sebenarnya kita tahu J Tamam sekali lagi menjadi sponsor untuk Sabah FC. 1.5 juta telah diberikan. Bagi aku nak pasti sama itu finalize ataupun tidak, atau mungkin ada lagi big sponsor yang akan datang untuk sponsor Sabah FC ni. Tapi as for now, untuk 1.5 juta kelangsungan untuk Sabah FC tidak cukup. Aku pernah bagi tahu kamu di video sebelum ni, untuk 3 bulan saja klub Sabah FC perlu belanja 2 juta. So ini sekarang 1.5 juta. Berapa lama saingan Liga Super ni berlangsung? So ini adalah idea dan juga persoalan yang telah diberikan oleh Amit KK, iaitu mengenai perbincangan mengenai macam mana kelab ni boleh gain revenue. Apa lagi cara-cara lain yang boleh membantu kelab Sabah FC ni mendapat income selain daripada jualan tiket ataupun sponsor. So ini adalah antara persoalan, aku rasa persoalan ketiga sudah yang telah aku naikkan di dalam video aku ni. Again, sekiranya aku nampak soalan tu logik untuk dibincangkan, aku akan naikkan dalam video SRTB. Tapi sekiranya ini di luar daripada apa yang boleh aku pegang, so aku have to say minta maaf lah. So kalau anda rasa video anda belum naik, so maksudnya itu aku tidak boleh buat, aku tidak boleh bincangkan kerana terlalu di luar bidang kuasa aku. So sekali lagi, persoalan ini dikemukakan oleh Amit KK di mana dia ingin membawa SRTV dan kita semua berbincang lah mengenai apa lagi yang boleh dilakukan oleh klub ni selain untuk menjana duit, selain daripada kebergantungan kepada dana kerajaan, penaja, jualan tiket dan merchandise. Tapi sebelum aku pergi jauh, untuk model, so video ni mungkin akan lama guys, so anda tidak perlu melihat muka aku, anda hanya perlu pasang earphone, buatlah kerja kamu, so dengar aku bercakap saja. Okay, sebelum aku pergi jauh, ini hasil daripada pencarian aku sendiri di YouTube, hasil daripada perkongsian macam-macam YouTube channel lah. So untuk revenue utama bagi satu kelab bola sepak dia ada 4 guys. Okay, ini by hook or by crook, memang kita tidak boleh lari daripada semua ni, cuma bergantung dengan populariti liga tersebut, klub tersebut, barulah benda ni akan menjadi benda utama income untuk klub tersebut lah. Tapi kita cuba untuk menyesuaikan daripada 4 benda yang aku bincang ni dengan keadaan Sabah FC. Okay, pertama adalah broadcasting rights. So kalau macam di EPL, kalau aku tak silap, daripada broadcasting right ni, the whole league sudah dapat 10 bilion. So 10 bilion tu diagihkan kepada klub-klub yang berada di saingan EPL lah. Dan top flight akan mendapat lebih. So itu. Satu lagi, match revenue. Sebenarnya kita tahu penjualan tiket, merchandise dan apa-apa benda-benda lain lah. Dan seterusnya adalah commercial revenue. Commercial revenue ni, ini adalah antara benda yang menarik untuk aku bakal aku share dengan kamu, kerana commercial revenue ni setakat ni aku rasa belum ada dilakukan oleh Sabah FC lagi. Dan seterusnya, last kali adalah prize money. Kalau diikutkan dengan saingan bola sepak tempatan kita ni, prize money sebenarnya tidaklah setinggi mana seperti mana diharapkan, kerana ianya sendiri pun kalau kau juara sekalipun Liga Super ni, actually prize money tu tidak mampu untuk menampung the whole season untuk saingan Liga Super. Begitu rendahnya bilang orang apa ni, income untuk saingan Liga Super ni. Sebenarnya sorry aku katakan, sebenarnya saingan Liga Super untuk kelab ni bukanlah satu benda yang making money punya sukan untuk di Malaysia ni. Ada banyak sebab dia sebenarnya. Bukan kita tengok dari segi management apa semua, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang atasan ni. Bukan itu sebenarnya. Sebenarnya kita kena menengok daripada diri kita sendiri. So, daripada aku tengok, broadcasting right adalah bukan benda yang kita boleh pegang di sini, kerana ia sendiri pun tidak memberikan, ada daripada Astro tapi tidak memberikan jumlah wang yang cukup besar. Prize money pun
tidak menjanjikan jumlah yang cukup besar. So, dua benda yang logik daripada benda yang aku sentuh tadi ada 4 adalah nombor 2 dan nombor 3 adalah match day revenue dan juga commercial revenue. So, ini ada aku akan sentuh beberapa benda yang dimention oleh Amit KK ya. So, aku akan mulakan dulu dengan match revenue. So, ini adalah benda yang balik aku sentuh di video aku, di mana kita seringkali mengatakan kelab ni macam tiada duit, kenapa tidak dapat bayar gaji apa semua. Kita tahu guys, ini pun benda yang boleh aku sentuh, sponsor yang diberikan untuk Sabah FC, baik mana-mana kelab sekalipun, tidak mampu untuk menampung perbelanjaan seluruh musim saingan Liga Super ni, apatah lagi off season. Kamu kan ingat tak? Off season dalam berapa? 5 bulan macam tu, 5 ke 4 bulan macam tu, gaji pemain pun perlu dibayar juga. Bila off season tidak ada match, di mana klub mau mendapatkan duit untuk membayar gaji-gaji pemain ni? That's why yang aku mau kamu nampak di sini bigger picture dah. So, aku sering kali melihat tim-tim yang berada di saingan EPL, pasal itu yang ada the biggest share yang kita boleh nampak sebenarnya, di mana kelab-kelab kecil sekalipun stadium berkapasiti 20,000, 15,000 masih juga dipenuhi oleh peminat-peminat mereka walaupun tidak berada di kedudukan yang mereka inginkan. Bukan top flight, sebaliknya adalah bottom league yang relegation punya tim yang boleh di-relegate, especially di saingan EPL sebelum ni lah, di mana stadium mereka walau macam mana pun masih juga dipenuhi oleh penonton-penonton mereka. Ini adalah benda yang kita tidak boleh dispute sebenarnya, kerana ini adalah macam tadi, broadcasting right nombor 1, tapi itu bukan di saingan Liga Super. So, jatuh kepada nombor 2 adalah match revenue. Match revenue adalah the only income terbesar untuk mana-mana klub untuk mendapatkan kewangan mereka, kerana itu adalah selling point mereka. Bola sepak, selling point mereka adalah penonton. Itu. Kalau KFC, selling point mereka adalah ayam. Kalau McD, selling point mereka adalah dia punya burger. Kalau hotel, selling point mereka adalah bilik. Lebih kurang macam tu. Lagi banyak bilik yang diorang boleh provide, lagi banyak income yang diorang boleh dapat. Lagi banyak ayam diorang boleh jual, lagi banyak income diorang boleh dapat. Lagi banyak burger diorang boleh jual, lagi banyak burger diorang boleh dapat. So, itu adalah bola sepak adalah penonton. Lagi banyak penonton diorang boleh tarik, lagi banyak duit yang boleh dapat lah. So, ini adalah kepentingan tapi ini sebenarnya bukan disalahkan penonton sahaja. Ini adalah kedua belah pihak sebenarnya. Sebab satu, penonton walau macam mana pun keadaan kelab mereka sekali, support harus diberikan. Bagaimana support harus diberikan adalah untuk hadir ke stadium dengan membeli tiket. Sama ada datang ataupun tidak, janji tiket terjual. Itu pun antara dua benda yang berbeza. Satu lagi adalah kelab itu sendiri. Bagaimana kelab untuk menarik perhatian, membawa penyokong-penyokong Sabah FC ni, baik Sabahan ataupun bukan Sabah, untuk hadir ke stadium membeli tiket. Dua benda. Membeli tiket satu benda, tapi satu lagi adalah hadir ke stadium. Itu adalah benda yang perlu difikirkan oleh klub Sabah FC sendiri ni lah. So, macam aku katakanlah, macam especially this season cukup sunyi, tidak ada pramusim perlawanan yang terbuka untuk Sabah FC yang bagi memulakan kehangatan saingan Liga Super untuk Sabah FC itu tidak dilakukan oleh manajemen Sabah FC, membuatkan aku sendiri merasakan sekarang ni kehangatan permulaan saingan Liga Super tu agak menjadi hambar. Macam aku tidak merasakan lagi kehangatan dia, dikenakan lagi dengan perlawanan menentang Melaka pada 10 hari bulan tu tidak dapat dilangsungkan di Stadium Likas oleh kerana ada acara lain lagi yang berlaku di sana. So, ini aku tidak menyalahkan mana-mana pihak lah benda ni. Mungkin acara tersebut telah di-booking lebih awal sebelum keluar jadual Liga Super, menyebabkan ada clash di situ. So, itu aku tidak menyalahkan mana-mana pihak. Tapi ianya satu benda yang amat merugikan lah. Kerana bagi aku, perlawanan menentang Melaka di Stadium Likas tu adalah perlawanan yang cukup penting untuk menarik kembali penonton Sabah FC hadir menyokong kelab dan hadir ke stadium. Itu adalah untuk match day revenue. Satu lagi adalah commercial revenue. Ini adalah benda yang cukup luas yang aku perhatikan di sini, di mana daripada perkongsian daripada Amit KK, beliau ada memberi contoh salah satu klub hometown beliau lebih kurang macam tu, iaitu Heart of, minta maaf kalau aku salah sebut, Heart of Midlothian, kita panggil The Hearts FC lah. Okay, so untuk membuatkan perkongsian aku ni valid, menjadikan contoh yang diberikan oleh Amit KK
untuk Club Heart FC ni, aku go through dia punya website apa semua, and I'm very impressed the way they run the club. Kamu kena tahu Club Hearts ni guys, dia bukanlah satu club yang betul-betul kuat di saingan Liga Scottish. In fact, dia orang pernah berada di relegation zone, tapi still maintain berada di top flight of Scottish Premiership. Cuma sekarang ni mereka sering kali berada di Scottish Premiership lah, dan kedudukan mereka tidaklah begitu bagus, sekejap atas, sekejap mid table, sekejap bawah, tidak konsisten. Tapi klub ni adalah merupakan satu klub yang mempunyai revenue dan turnover yang cukup bagus, di mana untuk tahun 2023-2024 alone, mereka telah berjaya mengutip sebanyak 20 million access. Klub ni, okey, klub ni berjaya mengutip 20 million access. Besar stadium dia tidak dalam 20,000 seat. 20,000 seat. Aku tengok video diorang sebelum ni, peluang-peluang mereka sering kali full. Each and every home match diorang sering kali full, walaupun sekali lagi tim ni tidak sekuat mana di saingan bola sepak tempatan mereka. Tapi oleh kerana mereka mempunyai kapasiti stadium yang tidak begitu besar, tapi kehadiran penuh bagi setiap perlawanan membuatkan mereka adalah antara profitable club yang berada di saingan Scottish Premier League. So again, aku punya validation of kepentingan kehadiran penonton ke stadium. So aku nak mau dengar lagi klub tak kuat, klub tak menang apa semua. Pasal klub yang aku bagi contoh sama kamu ni bukanlah juara Scottish, tapi klub yang terumbang-ambing di saingan Scottish, tapi masih lagi mempunyai fan hadir ke stadium penuh. Okay, sayang mereka kepada klub tu. Itu yang cuba aku masukkan di sini. Dan benda kedua adalah commercial revenue. So ini adalah benda yang bagi aku cukup penting untuk dilakukan oleh Sabah FC, kerana aku tengok di sini Club Hearts ni dia orang telah membuka dia orang punya hotel sendiri ya. China Castle Park Hotel, fully owned and operate by the club. So di sini adalah income yang di luar daripada bola sepak yang boleh kita ketengahkan di sini, yang kita boleh mungkin Sabah FC manajemen Sabah FC fikirkan yang boleh mereka lakukan. Contoh yang paling dekat sini aku tengok di stadium Likas tu sendirilah. Okey, kita belum ada stadium sendiri lagi, tapi stadium Likas gitu adalah kita mempunyai kita punya merchandise booth sendiri. Okey, itu benda telah dilakukan. So alhamdulillah, cantik. So antara benda yang aku rasa logik lagi dilakukan adalah penjualan makanan di stadium Likas tu. Okay, aku rasa it's about time sudah untuk Sabah FC sendiri fully own the sales instead of buka booth bagi orang. Kerana kalau buka booth bagi orang, kau punya income tu static daripada sewa saja. Tapi bila kau buat sales sendiri, makanan kau, restoran kau apa semua, boleh boost kau punya income daripada sales benda-benda tersebut. Lebih kurang macam tu. So banyak lagi benda-benda yang boleh dilakukanlah. Contohnya sekiranya seperti kita mempunyai stadium sendiri. Kalau kita mempunyai stadium sendiri, so tidak akan berlaku lagi benda-benda yang clash aktiviti ni, dan seterusnya kita boleh di stadium tersebut boleh buka restoran sendiri, boleh buka merchandise booth sendiri. Lepas tu boleh disewakan stadium tu. Lepas tu sewa tu maksudnya bukan padang saja guys. Sewa tu maksudnya boleh sewa untuk acara-acara seperti wedding, ada bilik dia sendiri, untuk meeting ada bilik dia sendiri. Lebih kurang macam tu. Apa-apa benda lah yang boleh dilakukan. Lepas tu boleh ada lawatan stadium boleh dilakukan, boleh menjana duit juga. So maksud aku di sini, bola sepak sekarang ni sudah berubah. This is not only an entertainment punya benda sudah. This is a making money thing sudah. It's a business sudah. So the way we think, the way company think, the way owner think of this club perlu berubah. Instead of daripada again penjualan tiket sahaja yang aku katakan tu, benda-benda yang seperti aku mention tadi tu pun perlu diambil pandang sudah. Dan apa yang menarik untuk club ni, diorang ada annual report and financial statement for the year end of 30th June 2024. Okay, diorang keluarkan statement perbelanjaan kelab tu kepada umum di website mereka. Yang aku tengok ni website diorang ni, umum di website mereka tentang pembelanjaan kelab tu. So semuanya menjadi tulus. So semua kita tahu apa yang telah dilakukan oleh kelab. So benda ni sebenarnya banyak lagi kalau aku mau
sentuh sebenarnya kerana against hotel, restoran, event site, advertising site, sponsorship, partnership, banyak lagi sebenarnya kita boleh sentuh di sini. Tapi again aku cuma touch macam di tip of the sea, di top of the seas ya. Kalau iceberg tu lah tip of the iceberg. Kalau kamu pergi bawah lagi sebenarnya lagi banyak benda kita boleh sentuh mengenai cara-cara klub ni boleh mendapatkan revenue mereka. So itu adalah perkongsian aku guys. Sekali lagi ini adalah cerita tepi saja, tidak melibatkan update terkini untuk Sabah FC, tapi kita berbincang macam mana klub ni boleh menjana kewangan mereka sendiri, bagaimana kita boleh membantu klub ni untuk menjana kewangan mereka sendiri. So bagaimana pula pendapat anda untuk video yang berdurasi 16 minit ni? Minta maaf panjang, tapi aku rasa banyak perkongsian yang aku rasa logik untuk kita fikirkan bersama lah. So letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.